Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam bab Nahu kita bermuzakarah tentang bab tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah sesuatu yang didatangkan untuk menghilangkan ketidakpastian terhadap jenis barang tersebut. Tamyiz kali ini kita nak tengok contoh untuk memudahkan kita memahami barang apakah yang dimasukkan tu. Okey, jadi tamyiz di sini ada apa? Ritallan, irdabban, ziro'an, anshun. Jadi keempat-empat ini adalah benda yang kesamaran kepada kita. Okey. Ishtaraitu ritlan. Aku membeli ritlan. Satu kati. Jadi kesamaran satu kati itu apa benda? Jadi ritlan di sini adalah satu jenis timbangan. Itu kati. Ritlan ni sejenis timbangan. Kati lah. Jadi kati pun tak tahu. Kemudian aghallatil ardu irdabban. Aghallatil ardu irdabban, memberi hasil lah oleh bumi 24 gantang. Okey, irdabban ni maksud dia 24 gantang. Okey, ia adalah sejenis timbangan kan. Jadi kalau tanpa tambih kita tak tahu benda apakah yang dimasukkan tu. Okey, kemudian ba'anit tajiru, menjualkan kepadaku oleh seorang peniaga, ziro'an, sehasta. Okey. Sekarang ni bila tak disebutnya tamyiz di hujung tu, kita tak tahu sehasta tu benda sehasta. Sehasta apa? Sehasta kayu ke? Sehasta kain biasa ke? Jadi itu adalah satu kesamaran yang perlukan kepada tamyiz. Okey. Fil haqli anshruna, di ladang ada 20. Di ladang ada terdapatnya 20. Jadi 20 apa? Kalau tengok contoh yang nombor 1, ishtaraitu ritlan, aku telah membeli sekati. Okey, kalau setakat itu saja yang kita baca, sekati. Jadi kita tak tahu sekati apa tu yang dimaksudkan. Aghallatil ardu irdabban, bumi telah mengeluarkan hasil irdabban 24 gantang. Tadi bila tak disebutnya di hujung tamyiz, maka kita akan kesamaran apakah yang dimasukkan dengan gantang tu, dimasukkan dengan 24 gantang tu. Ba'anit tajiru ziro'an, penjual telah menjual kepadaku ziro'an, sehasta. It's 1 o'clock. Jadi kita tak tahu yang di belakang itu lah yang dinamakan tamyiz yang akan memberikan kepada kita jawapannya. Okey, tengok. Ishtaraitu ritlan balahan, aku telah membeli sekati balahan. Balahan ni kurma muda. Jadi bila ada tamyiz yang balahan ni, ia telah merungkaikan kita punya kesamaran. Balahan ni adalah tamyiz lah, menungkaikan kita punya ketidakpastian apakah yang dimaksudkan dengan sekati tu. Kemudian nombor 2, aghalatil ardu irdabban qamhan, aku bumi mengeluarkan hasil 24 gantang. Gantang tu apa? Padi ke? Beras ke? 24 biji sawi ke? Ataupun kacang. Jadi tamyiz yang didatangkan di hujung ni telah menghilangkan kesamaran kita. Qamhan, gandum. Okey, gandum rupanya. Jadi bila adanya tamyiz, maka barulah kita tahu yang dimasukkan dengan 24 gantang tu adalah sebenarnya gandum. Okey ya. Kemudian nombor 3, ba'anit tajiru ziro'an hariran. Ba'anit tajiru ziro'an, telah menjualkan kepadaku oleh seorang peniaga ziro'an, sehasta. Jadi sehasta apa? Kita tak tahu kan sehasta apa. Jadi bila datangnya tamyiz yang di hujungnya ni, hariran, baru kita tahu yang sehasta tu adalah sehasta kain sutera. Kalau tak ada tamyiz di sini, kita pun tak tahu apa benda yang dibeli, apa bendakah yang diberikan oleh peniaga kepada kita kan. Jadi bila ada tamyiz, orang pun akan faham yang dimasukkan dengan penjual menjualkan kepada kita tu, kita kena sebut supaya orang memahami apa yang akan dimasukkan dengan
sehasta tu. Okey. Kemudian tengok contoh yang nombor 4, fil haqli 20. Di ladang ada 20. Jadi datangnya tamis di hujungnya ni macam Baqarah ni, dia telah menghilangkan kesamaran kita terhadap nombor. Sebelum ini kita ingat 20 tu apa? Aku beli 20. Di ladang aku ada 20. 20 apa? Mungkin 20 batang pokok ke, 20 kambing ke, 20 ayam ke. Rupanya 20 ni adalah 20 baqarah lembu rupanya. Jadi itulah ini dinamakan tamis. Tamis ni digunakan di dalam bahasa Arab untuk memahamkan kita, untuk menghilang kesamaran terhadap menghilangkan kesamaran terhadap timbangan, sukatan, jarak dengan bilangan. Ini adalah timbangan. Ritlah ni timbangan, irdaban ni sukatannya, ziro'an ni adalah jarak dia. Okey, jarak. Yang terakhir sekali Aishrun, bilangan ni. Okey, bilangan ni. Jadi tamis ini dibawa datangkan untuk menghilangkan kesamaran yang mana kita mungkin tak faham apakah ini dimasukkan dengan bilangan tersebut. Bilangan 20, macam kita kata kan, kita membeli di kedai, di shopping mall tadi, aku telah membeli 20. Jadi orang mesti akan tertanya 20 tu benda apa? Aku telah membeli tadi di Maidin Mall 14. Kalau kita sebut nombor saja tanpa ada tamis di hujungnya, orang akan kesamaran, tak akan bertanya lagi 12 tu apa benda yang kamu beli. Jadi sebab itulah didatangkan tamis di dalam bahasa Arab ni untuk memudahkan kita memahami apakah yang dimasukkan dengan benda yang kita beli tu. Okey. Jadi tamis ni kita nak kenal dia. Okey, dia terletak di hujung di sini. Cara nak kenal di hujung di sini, dan dia dalam bentuk isim nakirah. Okey, dia dalam bentuk isim nakirah. Isim nakirah di sini menunjukkan dia adalah tamis. Okey, isim nakirah di sini kan, isim nakirah yang dalam keadaan nasab. Tengok di sini kan, isim nakirah yang nasab. Maka itulah tanda ia adalah tamis. Okey. Jadi contoh 1 dengan sehingga 4 ni adalah contoh tamis dalam bentuk sukatan, timbangan, ukuran dan juga bilangan. Okey. Tetapi tamis yang jenis kedua, tamis yang jenis kedua ni iaitu tamis nisbah. Tamis nisbah ni pada contoh 5, 6, 7, 8. Pada contoh yang kelima ni, okey, ini adalah tamis nisbah. Ke-6, ke-7 dan ke-8 ini adalah tamis dalam bentuk nisbah. Macam mana tu nisbah? Okey, nisbah ni okey. Kita tengok contohnya tabal makanu hawaan. Tabal makanu hawaan. Okey, tabal makanu hawaan. Baiklah tempat hawaan dari segi udara. Okey, tabal makanu, baiklah tempat. Jadi kalau kita sebut baiklah tempat tersebut, jadi orang akan tertanya apa yang baik di situ, makanan dia baik ke ataupun penginapan baik ke. Jadi bila didatangkan tamis di hujungnya hawaan, baru orang tahu bahawasanya yang dikatakan baik itu dia punya udara dia yang nyaman. Ini tamis juga. Okey. Kemudian fadul qalbu, penuhlah hati. Okey, penuh. Jadi penuh macam mana? Kan orang akan tertanya, penuh ni dalam keadaan sedih ke? Penuh hati ni sedih ke? Penuh dengan gembira ke? Penuh dalam keadaan seram ke? Jadi sururan ni tamis didatangkan untuk menghilangkan kesamaran. Oh, rupanya yang penuh ni adalah sururan, kegembiraan dari segi gembira. Okey, dari segi sudut gembira. Tengok nombor 7 pula. Okey, nombor 7 ni, al-'inabu min aladhi anwa'il faqihah. Al-'inab, anggur adalah di antara selazat-lazat jenis buah-buahan. Anggur ni adalah sejenis yang paling lazat buah-buahan. Okey. Lazat dari segi apa ni? Paling lazat dari segi apa?
maka dia bawa datangkan tamyiz ta'man di sini dari segi rasanya. Okey, baru kita tahu yang lazat tu adalah dia punya rasa dia, bukan dari ciri yang lain. Kita kat nombor 8, Al-Qahiratu aksaru minal Iskandariyah. Qahirah ini al-aksaru lebih baik minal Iskandariyah daripada Iskandariyah. Okey. Qahirah adalah lebih baik daripada Iskandariyah. Jadi bila kita cakap macam tu saja, orang akan tertanya apa yang baik di Iskandariyah tu. Apa lebih banyak? Qahirah aksar lebih banyak daripada Iskandariyah. Jadi Qahirah ni apa yang lebih banyak di sana daripada Iskandariyah? Lebih banyak kereta ke, lebih banyak bangunan ke? Jadi mungkin orang akan menjadi kesamaran yang lebih banyak tu macam mana? Jadi didatangkan tamyiz di hujung ni untuk menghilangkan kesamaran. Rupanya yang paling banyak Qahirah ni lebih banyak daripada Iskandariyah tang mana? Tang sukana penduduk. Jadi Qahirah ni penduduk dia lebih padat daripada Iskandariyah. Jadi sebab itulah tamyiz ini dibawa datang di hujung kalimah. Tamyiz ni kita nak kenal dia dalam bentuk isim jamid. Dia dalam bentuk isim jamid yang dalam keadaan nakirah dia, dan dia dalam bentuk nasab. Bila datang dalam bentuk nasab dan juga datang dalam bentuk nasab, isim nakirah, dan juga dia adalah isim jamid. Itu adalah cara untuk kita mengenal ia adalah tamyiz. Okey, yang nombor 5, 6, 7, 8 ni. 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 ini dalam bentuk tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah ni kita, jadi tamyiz nisbah ni kita terjemahkan dia dari sudut, dari segi. Dari sudut lah. Macam ni, tabal makan hawa. Baiklah tempat dari sudut hawa, dari segi udara. Okey, jadi 5, 6, 7, 8 ni adalah tamyiz nisbah yang kita terjemahkan dia dari sudut, dari segi. Fadal qalbu sururan, penuhlah oleh jiwa, oleh hati, sururan, dari segi, dari sudut kegembiraan, dari sudut keseronokan. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, untuk keterangan lanjut boleh tengok dekat description dan keterangan di bawah tersebut, di bawah video tersebut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.